Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. InsyaAllah pada kali ini adik-adik, Ustaz Mi akan bawakan adik-adik di dalam tajuk tingkatan 4 KSSM, larangan mempersendakan agama Islam. Tajuknya Jikan Islam tingkatan 4 KSSM bidang Al-Quran. Adik-adik boleh buka buku teks rujuk pada muka surat 37 hingga 41. Dah buka? Cantik. Jom kita tengok dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, membaca dan memahami surah Al-An'am ayat 70. Yang kedua, menjelaskan bentuk perbuatan mempersendakan agama. Yang ketiga, menjelaskan cara menjaga kesucian Islam. Yang keempat, mengetahui bentuk soalan SPM dan teknik menjawab berdasarkan modul mantap yang Ustaz Mi akan bawakan kepada adik-adik. Yang kelima, menjawab 25 soalan kuis di bahagian deskripsi khas untuk adik-adik. Okey, adik-adik boleh tengok di paparan. Inilah asas kepada tajuk kita pada hari ini, surah Al-An'am ayat 70. Adik-adik boleh ikut Ustaz Mi baca ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, inilah ayat asas kepada pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita tengok terus potongan ayat ya. Okey, potongan ayat kita tengok satu persatu. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan. Allah Ta'ala suruh tinggalkan mereka, jauh daripada mereka ni. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Serta mereka telah ditipu oleh kehidupan. Allah Ta'ala kata mereka itu telah ditipu oleh kehidupan. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Ingatkanlah mereka dan beritahu mereka tu tentang Quran. Sebab Quran ni dia inzar, dia adalah peringatan, agar ingat apa? Agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka disebabkan apa-apa yang telah diusahakan. Ingatkan mereka, perbuatan mereka tu, usaha mereka mempersendakan agama itu akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Tak cukup dengan masuk neraka, tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat selain daripada Allah. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. Allahu akbar. Ni balasan orang yang mempersendakan agama. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Ni perbuatan mempersendakan agama mengakibatkan banyak keburukan. Ni di antaranya. Orang mereka itulah yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Apa bentuk dia tu? Tengok. Lahum syarabun min hamim wa azabun alimum bima kanu yakfurun. Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak. Allahu akbar. Dan azab yang pedih kerana mereka kufur ketika hidup mereka. Allahu akbar. Inilah balasan kepada orang yang mempersendakan agama. Okey je lah adik-adik ya. Cantik. Sekarang kita tengok seterusnya bentuk perbuatan yang mempersendakan agama. Dah tahu kan daripada ayat tadi, orang mempersendakan agama dapat balasan yang buruk dari Allah. Apa bentuk tu? Nak tahu. Okey, yang pertama, berasa bangga mempersendakan nama Allah. ejek nama Allah. Satu. Yang kedua, menghina dan mengejek sunnah Rasulullah.
Allah Ta'ala bagi Rasulullah untuk dicontohi, tapi kita mengejek sunnah Rasulullah, ya, itu tak boleh. Okey, yang ketiga, menghina golongan ulama dan orang soleh. Orang ulama dan orang soleh kita kena baik sangka dengan mereka selagi mereka tak buat maksiat secara terang-terangan. Yang keempat, mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Quran tidak boleh kita tafsirkan mengikut nafsu. Quran kita kena rujuk buku-buku tafsir yang muktabar. Itu Quran. Yang kelima, menyanjung perbuatan maksiat. Kita tak boleh menyanjung segala bentuk perbuatan maksiat. Tak boleh kita bangga sebagai orang yang menyokong arak. Oh, tak boleh. Itu. Yang keenam, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tuhan dah tetap halal tu terang, haram tu terang. Jangan kita halalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini bentuk perbuatan mempersendakan agama. Jom kita tengok soalan daripada modul mantap. Ayat di atas menerangkan mengenai larangan mempersendakan agama dan balasan terhadap mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan, kata tugas, nyatakan berapa dia nak. 2 bentuk perbuatan mempersendakan Islam. Nyatakan, kata tugas dia, berapa dia nak. 2 kehendak soalan, bentuk perbuatan mempersendakan Islam. Kita tengok. Okey, pada kata kunci ini kita ingat 2, bangga dan menghina. Dan kemudian berapa markah? 2 markah. Okey, soalan untuk 2 markah. Jadi kita letakkan kepala jawapan dia, 2 bentuk perbuatan mempersendakan Islam. Kemudian kita letakkan, dia minta 2 kan? Kita letakkan dalam bentuk point, nombor 1 apa, nombor 2 apa, lalu kita letakkan jawapan. Berasa bangga mempersendakan nama Allah, 1. Yang kedua, kata kunci menghina, iaitu menghina sunnah Rasulullah SAW. Okey, kita tengok seterusnya cara menjaga kesucian Islam. Ini mudah ya adik-adik pun mudah faham. Yang pertama, memperkasakan program keilmuan berbentuk bimbingan di semua lapisan masyarakat. Buat kuliah-kuliah, ya. Kemudian kita dakwah dalam media sosial. Kemudian yang kedua, mencontohi kepribadian mulia Rasulullah SAW. Mengaji kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita dapat tengok contoh-contoh peribadi Nabi. Yang ketiga, meningkatkan kualiti ibadat fardu dan sunat demi menjamin keutuhan akidah. Yang keempat, meninggalkan segala perbuatan yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam. Yang kelima, mengamalkan tuntutan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan. Amar makruf nahi mungkar ni apa? Ajak orang buat baik, tegur orang buat jahat. Yang tu. Okey, cegah kemungkaran tu. Nombor 6, penguatkuasaan undang-undang dengan mengenakan hukuman dan denda yang berat kepada pesalah. Ini tanggungjawab penguatkuasaan. Penguatkuasa orang-orang yang mempunyai kuasa dalam undang-undang. Okey, ini cara menjaga kesucian. Jadi kita tengok soalan daripada modul mantap. Jelaskan 2 cara menjaga kesucian Islam. Kita tengok kata tugasnya, jelaskan. Okey, berapa dia nak? 2 cara menjaga kesucian Islam. Okey, cara menjaga kesucian Islam. Itu kehendak soalan ini. Dan kita tengok markahnya 2. Jadi kalau 2 PP dia lebih kurang 3 patah perkataan hingga ke 4 patah perkataan, asalkan lengkap dan mudah untuk dipaham. Okey, seperti mana biasa, kepala jawapan dulu buat 2 cara menjaga kesucian Islam, noktah bertindih. Kemudian diminta berapa tadi? 2. Lalu kita letakkan 2. Tapi dekat sini dia letak 4. Adik-adik pilihlah mana satu, tak ada masalah. Dia letak 2 lah. Nak letak 4 tak ada masalah. Nak letak 4 tak ada masalah. Tapi dia minta 2, kita letak 2. Nak buat 4, silakan, tak ada masalah. Okey, jadi tengok jawapan ya. Kata kuncinya, okey, kepribadian Rasul, kata kuncinya Rasulullah. Jadi mencontohi kepribadian mulia Rasulullah SAW. Nombor 2, kata kuncinya mencemarkan kesucian Islam. Jadi kita buat ayat meninggalkan perbuatan yang mencemarkan kesucian Islam. Begitulah seterusnya kata kuncinya, amar makruf, mengamalkan tuntutan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan. Yang keempat, kata kuncinya fardu dan sunat. Jadi meningkatkan kualiti ibadat fardu dan sunat. Okey, jelas, selesai masalah ni. Okey ya. Okey, kita tengok seterusnya. Ini adalah kesan, kesan mempersendakan Islam. Jadi di sini ada 3 kesan dan diletakkan di situ dari dalil yang menunjukkan kesan daripada kita mempersendakan agama kita yang ada dalam buku teks. Ustaz aku bacakan. Yang pertama, nombor 1, membatalkan iman. Boleh membatalkan iman berdasarkan ayat Quran. Wala in sa'altum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la
ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'azzim ta'ifatum bi annahum kanu mujrimin. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Okey adik, ini adalah kesan kepada kita mempersendakan agama Islam. Okey, jadi tengok ada 3 di sini. Nombor 1, kita tengok satu persatu. Nombor 1, boleh membatalkan iman. Ada dalilnya surah At-Taubah ayat 65 hingga 66. Ustaz Mi bacakan maksudnya saja. Okey, dan jika engkau bertanya kepada mereka, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual-bual dan bermain-main. Katakanlah pada mereka tu, patutkah nama Allah dan ayat-ayat serta Rasulnya kamu perolok-olokkan? Jangan kamu berdalih, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman. Jika kami maafkan segolongan daripada kamu, maka kami akan menyiksa puak yang lain, kerana mereka ialah orang yang terus bersalah. Allahu Akbar. Ni balasan dia. Boleh membatalkan iman. Jangan duk buat melawak tentang agama-agama ni. Jangan buat melawak tentang agama Islam. Dalam segala hal berkaitan agama Islam, jangan buat melawak, kerana boleh membatalkan iman. Okey, yang kedua, tidak dipandang oleh Allah di hari akhirat. Kita tengok maksud daripada surah Al-A'raf ayat 51. Orang yang menjadikan agama mereka sebagai hiburan yang melalaikan dan permainan, dan orang yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia, maka pada hari kiamat ini kami lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka hari ini, dan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Allah Ta'ala tak pandang, Allah Ta'ala lupakan mereka. Dulu mereka kat dunia mempersendakan agama, mengingkari perintah-perintah Allah. Lalu hari ini Allah Ta'ala, iaitu hari kiamat, Allah Ta'ala lupakan mereka. Maksudnya tidak dipandang oleh Allah di hari akhirat. Okey, kita tengok yang ketiga, tidak mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Tengok dalilnya surah An-Nahl ayat 116. Kita tengok maksud dia. Dan janganlah kamu berdusta dengan apa-apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan sesuatu yang mendustakan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Jangan orang kata apa, Allah Ta'ala dah tetap halal dan haram, ini dah jelas. Jangan kita kata yang haram tu halal, yang halal tu haram. Jangan, kerana itu pendustaan terhadap Allah. Mereka ni nanti yang buat perangai macam ni tidak mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita tengok soalan daripada modul mantap. Terangkan 2 kesan mempersendakan Islam. Terangkan. Soalan kata tugasnya terangkan. Berapa dia nak jawapan? 2. Apa kehendak soalan? Kesan mempersendakan Islam. Berapa markah? Ya, soalan terangkan mesti 4 markah selalunya. Sebab dia menuntut kepada yang pertama isi, yang kedua huraian. Jadi Ustaz Mi nak jadikan cantik adik-adik faham, dia ada IKH, isi, kata hubung, huraian. Okey? Jadi kita cuba jawab yang pertama ya. Okey. Macam mana biasa adik-adik, kita letak dulu kepala jawapan untuk memudahkan pemeriksa. Okey, letakkan kepala jawapan, nokta bertindih. 2 kesan mempersendakan Islam, nokta bertindih. Letakkan point. Dia minta 2 kan? 1, 2. Okey, selesai itu isi jawapan. Okey, yang pertama kita tengok kata kunci dia membatalkan iman. Okey, jadi kita buat ayat. Boleh membatalkan iman, itu isi. K, kata hubung, kita letakkan kerana. Takkan huraian selepas itu, mempersendakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kesan dia, kata kuncinya dipandang Allah. Okey, jadi kita buat ayat tidak dipandang Allah. Kata hubung, kata hubung, kerana menyanjung maksiat. Huraian. Selesai. Okey, selesai yang ni. Kita tengok seterusnya. Ini adalah pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat. Kita tengok satu persatu. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada golongan yang mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam. Yang kedua, kita hendaklah menyedari bahawa perbuatan menjadikan agama sebagai alat permainan dan gurauan adalah sebahagian daripada tipu daya dunia. Okey, yang ketiga, kita hendaklah sentiasa memberi peringatan kepada orang yang mempersendakan agama agar dijauhi azab api neraka. Yang keempat, kita hendaklah meyakini bahawa Allah SWT tidak akan memberi perlindungan dan syafaat kepada orang yang mempersendakan agama.
Yang kelima, kita hendaklah menyedari perbuatan mempersendakan agama akan diazab oleh Allah SWT dengan seksaan api neraka. Kita dah baca ayat tadi dan kita dah faham dah. Yang keenam, kita hendaklah mempertahankan kesucian Islam dengan pendekatan yang terbaik. Okey, kita tengok soalan modul mantap. Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. Okey. Soalan dia punya kata tugas dia terangkan. Okey. Berapa dia nak? Dua. Kena soalan pengajaran daripada ayat di atas. Nampak pengajaran tu kita tahu mesti kena ada kita hendaklah. Ayat tu mesti mula dengan kita hendaklah kan. Dan kita tengok markah dia 4 markah. So macam mana biasa kita letakkan kepala jawapan dulu. Dua pengajaran daripada ayat di atas, noktah bertindih. Itu kepala jawapan. Kemudian kita letakkan dalam bentuk poin untuk mengisi jawapan. Nombor 1 apa, nombor 2 apa. Okey, nombor 1 kita hendaklah. Okey, soalan pengajaran mesti ada kita hendaklah. Kemudian sambung isi dia. Isi, kata hubung, huraian. IKH juga. Pengajaran, isi, apa tadi? Kata hubung, huraian. Okey, kita tengok isi dulu. Kata kuncinya menjauhi golongan mempersendakan agama. Okey, kita tengok. Kita hendaklah menjauhi golongan yang mempersendakan agama. Itu yes, itu isi. Kata hubung, demi. Kata hubungnya demi. Kemudian kita sambung dengan huraian menjaga kesucian Islam. Kemudian kita poin yang kedua, nombor 2. Kita hendaklah, kita tengok dia punya kata kunci dia, sentiasa memberi peringatan kepada orang yang mempersendakan agama Islam. Memberi, kata kunci dia beri peringatan. Okey, kata kuncinya beri peringatan. Okey. Kemudian kita buatlah isi tu bagi cantik. Kita hendaklah sentiasa memberi peringatan kepada orang yang mempersendakan agama. Kata hubung agar huraian dijauhi dari azab api neraka. Selesai. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita tengok dah habis ayat pengajaran. Ya, yang terakhir ini ialah soalan kebat. Rakan anda sering mempersoalkan hukum Islam seperti mengatakan solat boleh melemahkan ekonomi umat Islam. Bagaimanakah cara terbaik untuk memperbetulkan pandangan tersebut? Huraikan. Okey, kita dah tengok soalan dia bagaimana. Macam mana biasa bila bagaimana dia memerlukan kata kerja, iaitu cara. Okey, kita tengok cadangan isi. Menerangkan dakwaannya boleh membatalkan iman, memberi kefahaman yang lebih mendalam. Ni semua isi. Jadi Ustaz pilih satu yang atas kali tu. Okey, isi dia saya akan menerangkan dakwaannya boleh membatalkan iman. Tu isi. Kemudian kita letakkan kata hubung kerana. Kemudian kita sambung dengan huraian. Kan macam biasa-biasa dia mesti ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Kemudian kena ada 3 titik. Untuk titik yang pertama ni, saya akan menerangkan dakwaannya boleh membatalkan iman. Itu isi. Kemudian kata hubungnya kerana, kita sambung dengan huraian. Ini kerana ini adalah sikap mempersendakan agama. Titik pertama. Kemudian kita sambung kepada huraian lengkap akibatnya. Dia boleh akibatnya, dia boleh kesannya, dia boleh faktornya. Okey, dia boleh contohnya, dia boleh seperti macam-macam. Jadi Ustaz Mi pilih di sini akibatnya kita akan dihumban ke dalam neraka. Titik kedua. Dan seterusnya kita nak buat kesimpulan. Mulakan dengan kesimpulannya kita hendaklah. Tu pendahuluan. Kemudian dia ada kuning tu. Kuning tu isi. Mematuhi semua tuntutan agama Islam. Kemudian sambung dengan kata hubung agar. Kemudian sambung dengan huraian menjadi umat terbaik. Selesai. Warna-warna ni Ustaz Mi letakkan sebagai supaya adik-adik boleh tahu yang mana satu isi, mana huraian, mana huraian lengkap, mana kesimpulan, mana kata hubung. Adik-adik boleh tengok di bawah ni Ustaz Mi dah letak dia punya penunjuk. Okey adik-adik, faham? Cantik, alhamdulillah. Jadi sekadar itulah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ni supaya kita dapat berjumpa lagi dengan informasi yang terbaru, video Ustaz Mi yang terbaru khas buat untuk adik-adik. Tahniah semua, jumpa lagi. Assalamualaikum, jazakumullah khairan.